الرحمن الرحيم اللهم افتح لنا حكمتك ونصر علينا من خزائن رحمتك اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بمعرفة العلم وسهل اخلاقنا بالحمد واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخطب بعدهما salat lain salat ayat nak ingat 2 minggu tak? Dan kita buat tidak. Ni rasanya rasanya dah salat kusuf. Salat kusuf. Kusuf yang muslimah. Salatul Aidain sunnatul muakkadah. Faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimallahu ta'ala. Salatul Aidain sunnatun muakkadatun. Formula sembahyang 2 hari raya, mana Aidil Adha dengan Aidil Fitri, sunnatun muakkadatun ialah sunat muakkad. Sunat yang dikuatkan untuk di atas kita. Mana sama ada kita lakukan dengan berjemaah ataupun seorang diri, masih lagi dapat sunat muakkad. Jadi jangan kita faham mana sunat muakkad di sini kena lakukan dengan jemaah sahaja, tidak. Dia sama ada kita sembahyang 2 hari raya kita, sama ada berjemaah ataupun kita melakukan seorang diri lah. Masih lagi kita dapat sunat muakkad. Kata sembahyang 2 hari itu sunat muakkad. Sama ada kita kerja dengan berjemaah. Apabila kita kerja dengan berjemaah, maka di situ kita dapat pahala lain lah. Bila kita dapat pahala berjemaah satu, pahala jemaah, kemudian kita akan dapat apa dah sunat muakkad. Dua. Kalau di sini saja, kalau kita sembahyang seorang diri, kita memang dapat sunat muakkad saja. Sebab itulah sembahyang hari raya ini, sembahyang sunat yang disyaratkan berjemaah, yang dilakukan cara berjemaah. Jadi sunat hari raya itu sunat muakkad. Kemudian didapat pahala lebih lagi kita sembahyang berjemaah. Jadi seandainya kita tak dapat berjemaah, seandainya kita kata kan wudhu ke apa tak dia lah, ataupun terlewat kita sampai itu, nanti sudah dah sembahyang. Imam tu bisalam assalamualaikum, selesai dah sembahyang. Ketutupan untuk sembahyang Aidil Fitri masih lagi ada. Dengan boleh kita sembahyang dengan seorang diri. Sebab itulah tak kira lah sembahyang pada sunat jemaah ni, sunat Aidil Fitri atau Adha dinamakan sunat muakkad. Sama dia orang bermukim ke, orang musafir ke, ketuntutan dia tu masih lagi kena di atas. Sama tak kira dia tu bermukim ke, orang bermukim
ataupun orang musafir, masih lagi dituntut. Dikatakan sunat muakkad. Mana cara berjemaah sembahyang seorang diri, dia tu orang musafir, dia tu orang bermukim, dia tu perempuan, tak kira lah. Dituntut juga sunat muakkad. Perempuan tak kira sama ada perempuan tu anak dara ke, perempuan tu sudah bersuami ke. Sunat muakkad itu dituntut. Cumanya berjemaah itulah bagi perempuan ini, perempuan yang anak dara apa yang cantik apa itu tidak disunatkan lah. Dia hadir sembahyang berjemaah di masjid atau di surau, cara berjemaah itu tidak dituntut dia hadir. Kalau dia hadir pun dia hukum makruh lah. Tapi bagi lelaki memang dituntut cara berjemaah. Aku baru cantik. Cantik lah, takut yang berfitnah. Takut berlakunya fitnah lah. Kalau dah kahwin cantik juga. Tak kira lah. Dia budak. Furdah pun Dalam step. Arab mengarab. Pakai furdah ni. Dia nampak pelajar Malaysia perempuan lalu depan dia, dia pegang zakar dia. Ada lelaki tu. Apa? Dia pegang zakar dia lah. Pakai furdah tu. Dia budak. Kita ni perempuan lah. Kita balik tu. Orang nampak lah. Orang lelaki apa? Orang nampak. Perempuan tak pasal lah. Tak pasal. Tak cakap sih. Suria. Serius? Serius? Bukan cuma malaikat. Perempuan memang makruh solat jemaah untuk solat sunat. Untuk hadir ke tempat sembahyang sunat, sembahyang hari raya cara berjemaah. Itu untuk solat sunat hari raya juga, dia solat semua. Kalau itu semualah. Semua berjemaah di masjid ni perempuan tidak dituntut dia hadir ke masjid. Tak kata jemaah tu tak sunat, bagi dia sunat. Tapi untuk dia hadir ke masjid itu memang tak dituntut. Timbul fitnah macam tu lah. Masa zaman dulu memang perempuan rumah. Itulah. Tengok rumah. Zaman Rasulullah perempuan tak pergi belanja. Jarang lah ada lah. Jarang. Ada. Ada tapi jarang. Memang taklah kita kerja waktu pergi masjid. Tabligh dia panggil perempuan tu mastur. Mastur ni yang ditutup, maknanya mastur ni ditutup. Tak boleh masuk. Oh, tapi memang tak bagi perempuan. Oh, betul lah. Itu dia masih puteri. Ada kan? Tempat perempuan kan? Ada, kecil. Tapi macam pelik lah. Dia memang tak pernah masuk. Oh. Dia kalau orang yang tak berkahwin nak mengajar perempuan dia, tak pernah. Dia orang yang berkahwin. Kalau ustaz-ustaz yang tak berkahwin nak mengajar perempuan, dia tak pernah. Oh. Kalau ustaz yang berkahwin dia pernah. Tak berkahwin nak ajar balik tirai kan. Dia ingat ustaz berkahwin tu malaikat. Ingatlah saya potong langsung. Kadang-kadang lagi mengaku daripada yang tu. Tapi memang dia tak pernah lah. Tapi dia Sebab tu dia panggil perempuan dia mastur. dia pakai fikah lain. Sebab pendekatan tu lain sikit. Tak tahulah, dia mungkin dia ikut-ikut dengan Hanafi kot. Sebab dia daripada Pakistan, daripada India kan. Kita ikut-ikut dengan Hanafi. Padahal dia tak mengetahui pun mazhab Hanafi yang sebenar. Tapi dia terikut-ikut lah sebab dia berpandu di kiblat ke sana. Tapi bagus juga kan. Dari seginya. Dari segi dia tabligh ni dia satu je yang bagusnya. Tak orang. Tarbiyah. Sembahyang Jumaah dia. Kalau bab lain memang tak apa dah payahlah kita nak jumpa bagus masalah dia dengan dia didik anak dia. Jangan yang berjaya. Dia tak berani bayar, tak bayar. Tapi masalah berjemaah tu itu bagus. Sunnah-sunnah yang diikut tu Ustaz kan? Sunat-sunat yang sunat tu memang bagus lah. Baliknya
Kalau bersugi, Sugi ha, juga. memang dia jagalah bersugi dengan sembahyang sunat tu, memang dia jaga. Celak. Tapi kalau dia makanan halal haram tu dia tak jaga mana. Ha, Rezeki. Rasuah pun dia tak ada. tak tahulah tu kalau Oh, tak takut ada pengalaman. tak ada. Dia nak tahu Dia tak jaga macam ni. ha? Mana dia tak kuat lah, tak kuat penekanan, dia tak tak kuat. apa ketat sangat. Ha, Dia ringan sikit. dia ringan ni. Senang. Ha, kalau nak tahu tanya Ustaz Wafdi. Dia tahulah muka keluarga mentua dia tu keluarga yang karkun. Karkun tu apa? Karkun ni orang yang Karkun dia, apa ya? dia boleh keluar 4 bulan ke atas. Oh. Dia bukan ni. Dia pun dia juga. Tak pasti. Tak. Tak ada. Satu Dia keluarga ingat dia keluar. Isteri dia orang. Tak lah. Isteri dia tak boleh tak? Ha. Isteri dia. Bukan. Dia keluarga tu keluarga tabligh lah. Tak saran ni pun apa? Ha. Ni. Bapak dia. Bapa ada. Ha. Isyak tak ada. Cara ni tu melampau kita tabligh lah. Dia tinggi pun tak ada. Melampau kita tabligh ni tu. Ni lah. Anda tahu anda duduk Suriah ni dia pun belajar dengan anda di Suriah. Melampau kita tabligh lah. Habis tabligh lah. Ni zaman tabligh dia tinggal belakang. Jadi disunatkan sembahyang Aidilfitri dan Aidiladha tu yang paling afdalnya berjemaah lah. Berjemaah. Jadi kalau kita tak dapat berjemaah pun boleh kita sembahyang seorang diri. Masih lagi tuntut sunat muakkad tu kena kepada kita. Jangan kita anggap sudah orang sudah berjemaah selesai, kita tak tuntut di atas kita sembahyang sunat hari raya. Saya dah kat rumah ni. Boleh? Tak kisah. Dapat ikut sunat muakkadnya. Cuma kita tak dapat pada berjemaah lah. Tak ada. Cuma tak ada berjemaah dan cuma kita pernah buat. Tak pernah buat. Pernah diamalkan oleh mobil tu. Kita dah bangun lambat tu. Tak apalah kita makan. Tak semayang sampai Mana ke rumah macam tu kan. Banyak faham macam tu lah. Fahamnya hari sunat hari raya ni kena semayang di masjid je. Apabila sudah imam dia berdiri, Maknanya sekali. orang yang kat rumah tu perempuan pun kena semayang kena semayang. Bukannya sibuk dengan pakai lawak kan. Masak rendang. Kalau tak pergi masjid tak semayang. Fahaman tu Fahaman level tu dah sekarang orang tak pernah pun buat. Dia tahu kalau dia pergi semayang tu dia semayang semayang raya lah. Kalau kat rumah dia tak tak ada. maksudnya. Ustaz tak kelas TV. Tak buku. Itu point tu. Ustaz kelas TV. Bila? Point. Buku. Memang itulah anggapan masyarakat kita. Semayang raya ini di masjid. Daripada dulu saya tengok amalan tu. Yalah pengalaman yang konversasi pun. Kalau pergi masjid solat Jumaat tu pun jadi makruh. Kalau perempuan pergi kerja pun jangan lagi kan. Lebih-lebih. Kalau kerja tu untuk nafkah keluarga tu lain lah. Bila kan orang ni jaga betul kan. Dia nak cakap dengan lelaki pun betul penting sangat. Tak ada dah. Pendapat saya pun tak ada. Saya ada masa khas punya milik nak pelik. Tapi kalau bini tak lawan nasib baik lah. Kalau bini tak lawan nasib baik lah. Nasib baiklah. Takut suami pula tak percaya. Mana tahu lawan. Mana orang lain-lain kan. Tiga Dia pandang tak lawan. lain. Kadang-kadang lawan ni bukan di muka, di tubuh badan dia tengok body. Susah. Itu bahaya ni. Bahaya. Typical story. Kalau perempuan yang kalau perempuan yang cantik tu memang tak boleh rasa lah. Anak dara ke apa memang tidak disunat. Kalau pergi makruh lah. Itu mesti yang Tahu main mah. terawih tu. Yang untuk ramai main bola. Makruh. Tak maksudnya keluar rumah. Tak bukan pergi semayang. Hadir ke tempat sembahyang. Kalau jalan-jalan tu, mikir dia. Itu cakap. Lebih lagi dah tu. Ini nak menurut tempat ibadat pun dihukum makruh. Bagi perempuan ni berhadir. Kalau nak jalan-jalan biasa lain lah. Kalau dia tu keluar untuk belajar tu lain. Keluar keluarga. Oh mana hadir satu sunat lain, jemaah satu sunat lain. Dua perempuan. Kalau bagi orang tua dia bagi ajuz. Bagi dalam sana. Jalan. Jalan.
Ada tak? Ada. Tak tahu. Ada wajib perempuan yang tua pergi Ha. masjid solat raya 3. Tiga Tiga galah. dia suami, Dia yang suami, biasa yang yang dia biasa. pakai di rumah. Dan tidak Pakai bawah-bawah. ha. Tak ada ni. Tempat tajuk. Dah tak ingat 5 minggu. Tapi nak tanya, tapi belum sampai bab lagi, bab tabarus tu. Macam mana? Perhiasan. Perempuan macam mana dia perhias? Dia perhiasan perempuan ni sebenarnya untuk dibenarkan untuk beli untuk suami. Kalau keluar-keluar yang kita tu macam mana nak jaga dia ni? Kalau keluar dengan kita tak apa. Tabarus tu. Kena jagalah, kena jaga dia punya tabarus dia keluar tu. Suami jaga. Suami dia sebab dia suami dia puasa Dia penuh, puasa keluar itu tu, dia. dia tak perlu melawar pun tak perlu. Tak tahu. Mana tak Sebab boleh lah bila kita tidak melawar tu memang dia dah tak buatkan duit dia sebenarnya. dia berbedak, berbincu apa tu luar daripada tu tak boleh. Suami tak tegur dia. Sebab dia tunjuk pada siapa? Kau dia mengajar apa kita kan? Dia berjalan sebelah. Kalau dia kata nak, saya nak buat abang bangga kan. Itu ayat tak. Itu pun pernah dengar. Itu biasa tu orang perempuan Melayu ayat. lah. Tapi dia kata Allah Ta'ala tak bangga. Melayu lah. Panggil dia. Allah tak bangga gitu. Dia kata pula, aku nanti orang kata suami ni si abang ni orang tua sangat. Kan abang malu. Oh macam Dia nafsu mengatasi. macam orang Arab kan, perempuan kan dia berpuisi kan. Sebab dia kata maknanya dia bahagia dengan suami kan, ada kan pahaman tu kan yang orang Arab. Itu je kan. Itu sama ke? Dia bahagia dengan suami tuan Kan macam kan dia orang berpuisi kan. Kononnya suami ni kira jaga dia betul lah. Cukup lah makan dia. Cukup makan jadi Kan bisi. dia baca, dia orang kata sebab tu perempuan Arab yang rumah. Tak enggak. Bukan gitu lah. Sebab dia makanan makanan yang banyak berlemak. Asal. Kerana dia banyak berlemak tu pada Tapi kita dapat aktiviti. jaga lah. Bayar, memang membayar lah masalah kita. Orang isteri. Kerana di pakaian pun kalau isteri pakaian yang boleh menarik orang, perhatian orang, itu pun tak boleh. Enggak. Walaupun pakaian itu menuntut orang. Jadi kita dapat faham lah kan. Faham dosa pun. Sebab kita ada kuasa. Kita biar. Kecuali kalau kita goda buat lauk kan. Jadi guru itu lain lah. Ya, suami kena tu kan. Dia tak dosa. Suami dah siap masuk syurga dia kata. Dayus tu, dia panggil dayus tu. Kayu tu membiarkan isteri melakukan maksiat lah. Kita tak tegah isteri tu. Kecantikan tu untuk suami je, dia tak boleh dipamerkan kepada orang lain. Kena suruh pakai baju hitam lah. Dia tak mestinya hitam, tapi pakaian yang tidak boleh menarik perhatian Kalau saya orang. tengok Muslim dalam buku dah. Macam. Perempuan shopping mana nak baju dulu lah. Sebab orang kena belajar. Yang baju kurung tu menarik lah Tak lah, maknanya baju kurung boleh pakai baju kurung menurut orang. Tapi ada kalanya warna tu dia memperanak. Kuning antara dia kan. Kuning. Menarik kan. Tabarus tu. Bila kalau dia pakai macam baju kurung tapi style orang tua, orang tak pandang kan. Ni kampung. Dia bunga baju kurungnya kan, dia ada bunga untuk Fashion tahun ni tu. untuk wanita muda ada, untuk orang tua ada. Kalau orang tua tahu lah ni macam tu ni macam lama tu kan. Dia tak boleh menarik perhatian. Macam tu lah Ustaz dia kata kalau ada perempuan lain tegur, mana itu dah lambat sangat lah. Kan kita tegur perempuan ni tegur. Lelaki alhamdulillah lah. Itu dah langkah. Arab. Arab yang jahat. Kawan-kawan aja tu ni Bukan semua itu lah. dia kosak macam tu lah. Boleh Garu juga. tu kata. Kita tahu lah macam mana, tapi mana dia buat benda tu orang nampak dia tu lain macam mana. Baik. Yang di Saudi lagi tu depan Kaabah. Kawan-kawan dia kawal. Perempuan. Laki ni laki. Tapi dia putih sikit lah. Arab tu pergi rapat dengan dia. Dia letak zakar dia di punggung. Oh, kawan tu pakai ihram. Dia letak
bakar di punggung. Ya Allah. Tak pernah dengar. Lepas tu kawan saya dia pegang. Pegang tu, arak tu jadi lajak pula, sodok pula. Astagfirullahaladzim. Jangan tu hancur itu. Tak tahu lah bang. Kat Kaabah Tidak pernah dengar tu. Harap buat Kedai Itu yang kata jahat betul kan? Itu pagar Abah tu. Tak kira arak ni. Orang katakan dalam bahasa Arab pun Hujan tu tak malaikat Myanmar ni. Tak tahu. Kata orang dalam Myanmar buat benda yang maksiat macam tu. Dia saya dengar tu kenal dia tu. Dia sendiri. Kawan nak kenal. Apa tu biar dia dah pegang tu. Ya, arak tu macam tu ya, awak selamba ya. Oh, bodoh kan. Buat bodoh ya. Berani. Kat situ tak ada kat Gembala. Baik tadi. Dia yang sekarang lagi kawan saya masuk penjara di Saudi. Dia kerana dia jual barang dia ada bawa daripada Suria kain khat. Suria ni dia nak jual lah, dia tengok lah mana ada orang kulit hitam duk jual apa. Dia pergi jual. Dia datang bandaran dia, tangkap dia. Dia kata dia tangkap aku seorang je. Orang lain dia tak tangkap. Tangkap tu, masuk penjara. Sebulan dia duduk penjara, sebulan. Sebulan dia, dia tu rupa tu cantik sikit. Dia kata aku berkawan dengan orang negro. Orang negro ke apa? Sebab warden penjara tu Mama kaki orang masyarakat ni. Arab. Tak kena lah. Dia tak kena lah. Oh, ada orang tolong negara. Dalam penjara. Dalam penjara tu. Banduan kan lah. Panduan lah. Yang tu jenis tak ada iqamah apalah. Oh, yang tangkap. Yang tangkap tu gerang dia. Tak tahulah tangkap tu gerang dia. Di KL. Dia Saudi ni dia punya undang-undang dia kalau rakyat dia memang dia tu lah. Dia tak hukum. Kalau rakyat orang lain bukan rakyat dia memang dia hukum lah. Wahya rak'atani, iaitu sembahyang hari raya 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihrami. Yukabbiru dia ada matakbir pada yang pertama 7 takbir selain takbiratul ihram. Okey, lepas dekat sudah dah yang tu. Yang muslimat dah. Jadi sembahyang hari raya ni dia ada 2 kafiat. Dia ada 2 kafiat. Sabtunya seperti sembahyang sunat biasa. Kita kata sunat wudu ataupun sunat zuhur tadi lah. Sunat biasa. Ini yang paling akal. Yang paling kurang di sembahyang hari raya. Yang paling kurang sekali. Mana kita tak ada takbir 7 kali lah. Tidak ada takbir 7 kali pada rakaat yang pertama, tidak ada takbir 5 kali pada rakaat yang kedua. Jadi apabila kita sudah masuk, kita takbir Allahu Akbar, masuk dalam, lepas baca doa iftitah tu kita masuk dalam Fatihah. Habislah waktu rukuknya. Mana tak disunat lah kita takbir 7 kali tu. Mana kita boleh buat sembahyang seperti biasa lah. Jadi sembahyang sunat biasa. Tapi yang disebut di sini ialah akmal lah, yang sempurnanya sembahyang hari raya. 7 kali takbir rakaat pertama takbir, dan 5 kali rakaat yang kedua takbir. Ini yang afdal. Jadi yang afdalnya kita takbir ialah Allahu Akbar. Sebab kita baca doa iftitah.
Dah, kita takbiratul ihram dah, Allahu Akbar, kemudian kita baca doa istiftah. Selesai kita baca doa istiftah, kita takbir 7 kali. Allahu Akbar 2 kali. Sama ada tangan kita nak turun satu, kemudian kita naik tak di sini. Ataupun kita turun Allahu Akbar terus jatuh di bawah pada kaki kita. Jadi sama ada kita ada Allahu Akbar satu, ataupun Allahu Akbar. Tapi yang inilah afdalnya. Allahu Akbar. Ini yang paling afdal. Pegang tangan tu samalah, sama sebagaimana kaifiat kita pegang tangan. Kemudian disunatkan di antara 2 takbir itu, disunatkan kita baca itulah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi sunat-sunat ketika takbir. Yang pertama satu, kita angkat kedua tangan. Mengangkat kedua belah tangan sampai ke bahu lah. Yang pertamanya kita mengangkat tangan sampai ke bahu. Apa yang ada sini? Hazwa mankibai. Hazwa. Ha. Yang keduanya, kita jadikan takbir ini satu nafas. Jadikan setiap takbir itu satu nafas lah. Allahu Akbar, satu nafas. Kemudian kita letakkan tangan kanan yang dua, yang ketiga, letak tangan kanan di atas tangan kiri. Letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Enggak sama. Tangan kanan di atas tangan kiri. Di bawah dada. Yang keempat, tasbih tu lah, kita membaca tasbih. Kita ceraikan di antara 2 takbir. Ceraikan di antara 2 takbir itu dengan ayat yang pertengahan, ayat ke tasbih. Baiklah, tapi dia yang paling afdalnya kali tasbih itulah. Cendah. Dah guna dah. Tak apalah. Terus. Anakku tak ingat. Buat 2 minggu tak ingat. Dibaca dengan subhanallah lah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kelima, tasbih ini 5 kali. 5 kali dah. 6 kali pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertama, dan 4 kali pada rakaat yang kedua.
Yang tasbih tu 6 kali pada rakaat yang pertama dan 4 kali pada rakaat yang kedua. Maknanya akhir sekali tasbih itu takbir Allahu Akbar, kita tak bacalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, tak baca. Itu antara sunat-sunat dia lah. Dan kalau kita syak, sunat kita ambil yang paling sedikit lah. Dan keenamnya, ambil yang paling sedikit. Kita syak pada bilangan takbir. Kita syak pada bilangan takbir ni, kita ambil yang sedikit. Kalau kita syak 4 ke 5 ke 4 ke 5, ambil 4 lah. Iza syakka fi. Iza syakka. Yang pertama sekali Ustaz, lepas iftitah tu tasbih, tak payah. Tak payah. Lepas doa iftitah tu kita angkat takbir. Itu dia mula 7 kali tu lah. Pada kita angkat takbir. Lepas takbir tu baru kita baca subhanallah alhamdulillah. Mana 5 kali ke? 6 kali ke? 6 kali. Yang last kali tak payah takbir, tak payah tasbih lagi. Dah tasbih. Akal yang paling sedikit. Akhadha maksudnya yang paling sedikit. Macam 5, 6. Yang pertama, takbir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi antara yang pertama yang kedua 1. Oh bukan tak. Oh lepas iftitah tasbih lah. Takbir. Lepas kita takbir yang pertama. Kemudian kita baca tasbih. Takbir yang kedua kita baca tasbih. Takbir yang ketiga kita baca tasbih. Takbir yang keempat kita baca tasbih. Takbir kelima baca tasbih. Takbir keenam kita baca tasbih. Takbir ketujuh tak. Ketujuh baru iftitah. Tak, betul-betul baca Fatihah. Oh. Kan kita akan takbiratul ihram Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah. Selesai kita baca doa iftitah, barulah kita takbir yang pertama yang bila itu baru masuk yang pertama. Masuk yang pertama. Oh. Jangan kita kira 7 tu sama dengan takbiratul ihram tak. 7 kali itu jangan dikira daripada takbiratul ihram. Tak masuk. Takbiratul ihram tak masuk. Sebab tu dalam matan dia kata yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratul ihram. Mentakbir ia pada rakaat yang pertama 7 kali selain takbiratul ihram. Wa fi saniyati pada rakaat 2 khamsan siwa takbiratul qiyam. Pada rakaat kedua 5 selain daripada takbir qiyam. Jadi campur takbir qiyam 6 lah. Tapi tak termasuk takbir qiyam. Jadi surahnya yang afdahnya baca surah Qaf lah. Qaf dengan iqtarabatis saah. Itu yang afdalnya. Kalau kita sembahyang seorang baca kuliah dengan qul huwallah lah. Kalau nak baca surah Qaf tu tak hafal tak apa, tak hafal. Qaf. Allah. Qaf saja. Awak sunat surah Qaf. Rakaat pertama. Rakaat pertama. Rakaat kedua tak kisah. Rakaat kedua iqtarabatis saah.
Wa yakhtubu ba'dahuma khut